Halo semua tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Seringkali kita mendengar rasuah dan seringkali juga kita mendengar tangkapan. Kita juga mendengar kabar tangkapan penahanan dari SPRM. Hari ini saudara-saudara disahkan. Saya boleh katakan ini mungkin pemimpin terkenal juga, di mana dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, penguat kuasa ditahan, disyaki terima rasuah bulanan Rm 20.000. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kuala Lumpur, menahan seorang pegawai penguat kuasa kerana disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak Rm 20.000 secara bulanan. Nah, kita mendengar sekali lagi tentang rasuah. Sudah pasti sesiapa sahaja yang dapat dibuktikan terlibat dengan salah laku ini, rasuah dan sebagainya, pecah amanah, pengubahan wang haram, dan kita nak cerita tentang rasuah, memang ada saja tangkapan yang dilakukan oleh SPRM. Dan tidak mengenal siapapun tetap akan dikenakan tindakan undang-undang. Dalam artikel ini, sumber berkata, pemberian rasuah tersebut sebagai dorongan untuk tidak menyenaraikan nama seorang individu dalam senarai dikehendaki dan tidak mengeluarkan waran tangkap atas kesalahan berkaitan senjata api. Katanya, suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu dipercayai ditahan jam 4 petang pada Selasa ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur. Suspek yang bertugas di sebuah agensi penguat kuasa di Kuala Lumpur dipercayai menerima wang rasuah kira-kira Rm 20.000 secara bulanan daripada individu tersebut, katanya pada Rabu. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur Datuk Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Beliau juga berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E, Akta SPRM 2009. Bagaimanapun menurutnya, suspek telah dibebaskan dengan jaminan Rm 20.000 selepas pihak SPRM merekodkan keterangan daripadanya. Nah, bagi saya ini satu lagi tangkapan yang pasti mengejutkan ramai dan mungkin juga mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia, khususnya kepada mereka-mereka yang membenci rasuah. Ini satu artikel dari Sinar Harian. Penguat kuasa ditahan, disyaki terima rasuah bulanan Rm 20.000. Tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini, channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita mendengar nama Tun Mahathir, yaitu bekas Perdana Menteri, dan juga nama Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang dikaitkan dengan isu 3R. Nah, hari ini saudara-saudara, terdapat satu lagi berita susulan yang pasti mengejutkan ramai. Dalam sebuah artikel dari Free Malaysia Today, penganggur kena penjara 6 bulan. Denda buat komunikasi jelik terhadap Sultan Selangor. Nah, bagi saya tajuk berita ini ataupun tajuk artikel ini menjadi satu amaran kepada sesiapapun yang ingin menyentuh ataupun menyentuh sensitivity 3R, terutamanya Raja-Raja Melayu. Dalam artikel ini, tertuduh Muhammad Azlan Ibrahim menggunakan laman profil Iman Mustaqim diperintah menjalani penjara 3 bulan jika gagal bayar denda Rm 10.000. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rm 10.000 oleh Mahkamah Session selepas mengaku bersalah membuat dan menghantar komunikasi jelik terhadap Sultan Selangor serta gagal memberikan
kata laluan di laman Facebook miliknya. Hakim N. Priscilla Hemamalini turut memberitakan Muhammad Azlan Ibrahim selaku orang kena saman ataupun OKS menjalani hukuman penjara itu bermula hari ini atau dipenjara 3 bulan jika OKS gagal membayar denda. Artikel ini pada 6 September 2023. Azlan yang memakai jaket dan kopiah hitam dilihat membaca Al-Quran semasa berada di galeri awam sebelum prosiding bermula. Bagi pertuduhan pertama, Azlan didakwa membuat hantaran komunikasi jelik terhadap Sultan dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain di Facebooknya menggunakan laman profil Iman Mustaqim pada 28 Agustus dan tautan itu kemudian dilihat di pejabat jabatan siasatan jenayah komersial Bukit Aman. Dia dituduh mengikut Section 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Section 233 dalam kurungan 3 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum Rm50.000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya Rm1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Azlan juga didakwa gagal memberi kata laluan laman profil aplikasi Facebook Iman Mustaqim yang diminta oleh seorang pegawai polis di Lokap IPD Dangwangi pada 11.25 pagi pada 31 Agustus. Pertuduhan mengikut Section 249 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan boleh dihukum di bawah Section 242 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum Rm100.000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, kita dikejutkan baru-baru ini dengan keputusan mahkamah DNEE ataupun membebaskan tanpa dilepaskan kepada Zahid Hamidi yang sebelum ini berhadapan dengan 47 pertuduhan. Pada akhirnya, timbalan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO tersebut telah dibebaskan tanpa dilepaskan dan ini mengundang banyak respon dari kepimpinan politik, bukan saja dari kepimpinan pembangkang, namun dari kepimpinan kerajaan sendiri. Dan sudah pasti rakyat Malaysia, sudah pasti juga kepada pengundi-pengundi Barisan Nasional ataupun pengundi Zahid, dan bahkan haters ataupun yang tidak mengundi Zahid pasti akan bersuara memberikan komen berkenaan dengan ini. Tapi di banyak-banyak komen itu kita menantikan apakah yang akan dilakukan SPRM. Nah, saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, SPRM, siasat lanjut kes pecah amanah, rasuah libat Yayasan Akal Budi. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, beliau menyerahkan kepada pegawai penyiasat SPRM untuk menyiasat lanjut kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Saya serahkan kepada pegawai penyiasat saya untuk menyiasat perkara ini, katanya kepada pemberita selepas merasmikan persidangan penyelidikan governance, integrity, dan anti rasuah peringkat kebangsaan. Pada hari Isnin lepas, Mahkamah Tinggi memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan DNEE, Timbalan Perdana Menteri. Melepas tanpa membebaskan DNEE, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah,
rasuah dan pengubahan uang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Siqueira memberi keputusan itu selepas mendengar 11 alasan yang dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar untuk menghentikan proceeding kes berkenaan. Jabatan Peguam Negara ataupun AGC memaklumkan permohonan pihak pendakwaan untuk melepas tanpa membebaskan DNAA Ahmad Zahid daripada semua 47 pertuduhan dibuat berdasarkan alasan dikemukakan dan diterima oleh mahkamah. Hakim Siqueira yang membuat keputusan tersebut menyatakan alasan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan adalah kuku. Nah, saudara-saudara, setelah keputusan mahkamah untuk melepas tanpa membebaskan Zahid, akhirnya beberapa pemimpin yang terkenal telah bersuara. Salah satunya pemimpin dari parti yang menyokong kerajaan perpaduan sendiri, yaitu Syed Saddiq, yaitu ahli parlimen luar ataupun presiden muda. Berkaitan dengan ini, bahkan banyak lagi respon-respon dari kepimpinan politik yang lain berkaitan dengan keputusan mahkamah yang telah melepas tanpa membebaskan Ahmad Zaid Hamidi. Nah, saudara-saudara, adakah di sini Ahmad Zaid Hamidi kemenangannya ataupun pembebasannya itu bakal ditarik balik, ataupun mungkin pembebasannya itu akan terus kekal, bahkan bukan lagi di NEE tapi akan bebas sepenuhnya? Nah, itu menjadi persoalan. Saudara-saudara, artikel dari Sinar Harian, SPRM, siasat lanjut kes pecah amanah, rasuah libat Yayasan Akal Budi.